Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peserta. Selamat datang kepada program kami iaitu Empower Yourself. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Syahira binti Yaakob dan saya merupakan pelajar kaunseling tahun 3 di UNIMAS. Jadi, ini merupakan submodul yang pertama iaitu Jom Meneroka Dunia Motivasi. Submodul ini akan mengutarakan 3 topik iaitu apa itu motivasi, yang kedua pula adalah sumber tingkah laku dan yang ketiga adalah fungsi masa. Ketiga-tiga topik ini akan mempunyai setiap objektif. Dan untuk topik pertama, objektifnya ialah membantu menerangkan maksud motivasi. Yang kedua, iaitu topik untuk sumber tingkah laku adalah membezakan apa yang dimaksudkan dengan luaran dan dalaman tingkah laku motivasi. Yang ketiga, untuk topik fungsi masa adalah menjelaskan bagaimana tingkah laku dapat dimotivasi melalui fungsi masa. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita akan beralih kepada topik yang pertama iaitu apa itu motivasi. Okey, seperti yang kita tahu motivasi. Semua orang tahu apa itu motivasi. Tapi kita tak tahu dari mana motivasi itu. Macam mana kita nak dapat motivasi itu. Lebih-lebih lagi masa sekarang ni adalah waktu pandemik. Kita hanya di dalam rumah dan kitaran rutin harian kita hanya di rumah dan kita bekerja dari rumah, belajar online dari rumah. Di sini, motivasi sebagai suatu penggerak yang menjadi manusia mengubah sikap, minat ataupun kegiatan. Motivasi juga merupakan penggerak kepada kemahuan dan keinginan hendak berjaya ataupun hendak mencapai sesuatu. Di sini kita boleh cakap motivasi ataupun kita sebut sebagai penggerakan iaitu dorongan tingkah laku organisma yang berterusan untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh sesuatu insentif. Okey, sebagai contoh, tingkah laku seperti ini wujud kerana tegangan fisiologi. Contoh, saya akan bagi situasi. Contoh, kita memerlukan keperluan minuman ataupun penghargaan, itu daripada psikologi, adalah menuju ke arah pencapaian suatu matlamat. Apabila kita merasa dahaga iaitu memerlukan minuman dan kita akan bermotivasi dan terdorong untuk berusaha mencari minuman. Dan tingkah laku itu adalah kita akan berusaha mencari minuman tersebut untuk mempunyai suatu matlamat iaitu untuk memenuhi keperluan dahaga. Insentif atau kepuasan yang kita perolehi kerana adalah usaha itu ialah minuman. Setelah pencapaian matlamat, motivasi organisma itu akan berkurang. Jadi saya akan contoh situasi yang kedua pula adalah seorang pelajar sebagai saya merupakan seorang pelajar, saya akan menyiapkan tugasan. Jadi di hujung tugasan itu saya akan ingin melakukan reward yourself, menghargai diri. Macam selepas selesai tugasan itu, saya akan memberikan satu penghargaan terhadap kepada diri saya. Jadi penghargaan yang saya akan lakukan adalah untuk berehat, membeli makanan. Jadi saya akan tengok reward yourself itu as a motivation saya untuk menyiapkan tugasan. Lepas itu motivasi juga dikatakan sebagai rangsangan untuk kejayaan seseorang ataupun rangsangan hendak mengelakkan diri daripada kegagalan. Orang yang mempunyai motivasi ini bererti dia sudah memperolehi kekuatan bagi mencapai kecemerlangan dalam hidup sama ada di dunia akhirat ataupun keduanya sekali.
Jadi, tingkah laku ataupun motivasi ini, dia secara am melibatkan 3 keadaan, iaitu motivasi mewujudkan sesuatu situasi yang seperti tadi saya memberi contoh. Lepas tu yang kedua pula ialah situasi mewujudkan sesuatu tingkah laku, dan tingkah laku itu menuju ke sesuatu matlamat. Lepas itu, motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan kita melibatkan diri secara aktif di samping menjadikan proses itu berlangsung dalam keadaan bermakna, berfaedah dan menggembirakan diri kita. Di sini saya akan menyatakan beberapa ciri utama motivasi. Yang pertama, motivasi tidak wujud secara semula jadi. Ini bermakna motivasi ini diwujudkan oleh kita. Seperti saya cakap tadi, as a pelajar, saya akan mencarikan satu matlamat yang membolehkan saya menyiapkan tugasan, iaitu reward yourself saya, menghargai diri saya selepas selesaikan tugasan. So, yang kedua ialah motivasi tidak diwarisi, dan yang ketiga merupakan motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi dan keperluan psikologi. Dan yang keempat ialah motivasi menuju ke arah pencapaian matlamat. Yang kelima iaitu paras motivasi adalah berbeza dari seseorang individu kepada individu yang lain. Semakin kuat keinginan kita untuk mencapai satu matlamat, semakin tinggi motivasi tersebut. Topik yang seterusnya akan dibentangkan oleh rakan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih.